Tersebulah kisah satu cerita. Cerita bermula kisah derita. Si yatim piatu hidup didera, disiksa ibu dan kakak tirinya. Selamat sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang adil dan kawan-kawan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Bawang Putih, Bawang Merah. Semenjak ibu dan bapaknya meninggal dunia, Bawang Putih tinggal bersama ibu dan kakak tirinya. Kasihan Bawang Putih, setiap hari dia dipaksa melakukan pelbagai kerja rumah. Mencuci, mengelap, menyidai dan banyak lagi. Namanya berulang kali disebut oleh Bawang Merah dan ibunya. Putih, sirai kain itu. Bawang Putih, sapu lantai. Putih, hilangkan makanan. Putih ini, putih itu. Begitulah nasib Bawang Putih. Pada suatu malam, Bawang Putih bermimpi. Anakku, mau bukan jatuh sendiri ke dalam sungai, tetapi mau telah ditolak oleh ibu tirimu. Dengan kuasa Tuhan, mau telah menjadi ikan kaloi. Engkau datanglah bermain dengan mak tiap-tiap hari. Bawalah makanan untuk mak. Jagalah dirimu nak. Kau tinggallah baik-baik. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua kerja rumah, Bawang Putih bergegas ke perigi itu. Dia mendapati tiada ikan kaloi di situ. Tanpa disedari, air mata membasahi pipinya sambil mulutnya bersuara, "Mak, mak, timbullah mak. Putih ada bawa sayur keladi dan nasi. Timbullah mak." Seketika kemudian ikan kaloi itu pun timbul. Ternyata itu adalah ibunya. Bawang Putih pun memberi ikan itu makan. Mereka bersembang dan dia terus pulang ke rumah supaya tidak disyaki oleh ibu dan kakak tirinya. Namun begitu, perkara ini telah diketahui oleh Bawang Merah dan ibunya. Pada suatu hari, mereka mengekori Bawang Putih ke perigi itu. Setelah Bawang Putih memberi ikan itu makan, dia terus beredar dari situ. Mak Bawang Merah ke perigi itu dan menangkap ikan kaloi itu. Dimasaknya ikan kaloi itu dan diberi kepada Bawang Putih. Bawang Putih berasa sungguh terharu sambil makannya dengan gelojoh. "Sedap tak isi makanmu? Enak tak?" "Hahaha," tanya Bawang Merah. Bawang Putih menjadi tercengang. Dia terus berlari keluar dari rumah sambil membawa sisa tulang ikan itu. Dia menanam sisa tulang ibunya jauh ke dalam hutan. "Maafkan saya, Mak. Maafkan Putih." Keesokan harinya, alangkah terkejutnya Bawang Putih apabila mendapati sebatang pohon beringin tumbuh di tempat dia menanam sisa tulang. Apa yang lebih mengagumkan ialah pada dahan pohon itu sudah ada sebuah buaian. Bawang Putih duduk di atas buaian dan buaian itu mula berbuai. Putih pun mula menyanyi. "Laju, laju, buaiku laju, hidup aku tidak beribu. Laju, laju." Pada ketika itu, ada seorang raja sedang berburu. Baginda terdengar suara Bawang Putih menyanyi, "Siapakah gerangan yang bersuara merdu ini? Ingin sekali beta melihat wajahnya." Raja dan pengawalnya mengikut arah bunyi suara itu. Bawang Putih berasa terkejut melihat mereka. Dia terus berlari ke rumahnya. Raja itu berjumpa dengan ibu Bawang Merah. "Siapakah gerangan yang menyanyi di hutan tadi? Beta ingin melihatnya menyanyi lagi." "Titah Baginda." Ibu Bawang Merah segera menyuruh Bawang Merah menyanyi di buaian. Apabila Bawang Merah duduk di atas buaian, buaian itu menjadi kaku dan tidak bergerak. Merah mula menyanyi, "Buai, buai, buai nak. Ma, tak mahu bergerak ni. Buai nak, aku nak kahwin anak raja. Buai nak, ma." Raja itu menjadi murka kerana suara Bawang Merah tidak sama didengar suara yang didengarnya tadi. Setelah menggeledah rumah mereka,
Pengawal terjumpa Bawang Putih sedang tersembunyi di dapur. Mereka membawanya ke buaian itu. Sejurus Bawang Putih duduk di atasnya. Buaian itu mula bergerak dengan sendiri. Laju, laju, buaiku laju. Hidup aku tidak beribu. Laju, laju. Baginda terpesona dengan kemerduan suara dan kecantikan wajah Bawang Putih. Akhirnya berkawinlah Bawang Putih dengan raja itu dan hidup bahagia. Walaupun begitu, Bawang Putih tetap tidak menyisihkan ibu dan kakak tirinya. Mereka diajar tinggal bersama. Demikianlah kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Terima kasih daun keladi. Kalau boleh jumpa lagi. Sekian, terima kasih.